Antara di Kuala Lumpur yang boleh kita megahkan ialah seperti sekolah Haji Ruslan. Berebut-rebut orang datang ke sekolah itu. SK juga. Ya. Baik, tindakan KPM, kita semak semula kurikulum. Yang ini saya kata ya, sekarang ni sedang dirintis, sebab tu masih tak pasti. Kecuali sekolah-sekolah yang terlibat dalam merintis itu pun sebenarnya tak boleh mengatakan bahawa mereka dah pasti ini akan dibuat, ini tak akan dibuat dan sebagainya. Sebab rintis ni maksudnya kita cuba. We put on trial. Kalau itu betul-betul berjaya, maka kita akan laksanakan. Tapi dengan perkembangan-perkembangan terkini ini, akan banyak perkara saya percaya akan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan. Yang sebelum saya terlupa, perkara yang ditegaskan oleh Menteri, untuk barangkali kita sama-sama kongsi. Perkara yang diumum dalam tempoh sekitar 100 hari menjadi menteri kita. Pertamanya disebut tentang penetapan had 10 mata pelajaran untuk SPM. Kemudian yang keduanya, syarat wajib lulus bahasa Inggeris dalam SPM. Jadi kalau kita nak syaratkan itu di peringkat SPM, kita kena mula dari bawah sebenarnya. Mungkin nanti akan diterapkan dalam kurikulum transformasi ini. Baik, dia setakat ini syarat wajib lulus ni belum diputuskan, dia mewar-warkan cadangan. Tapi tadi menteri, tak tahulah di sini disebut tidak, tadi semasa di PICC menteri mengatakan dalam masa terdekat beliau akan umumkan ketetapan tentang perkara itu. Dan saya cukup yakin yang akan diumumkan ialah lulus bahasa Inggeris sebagai salah satu syarat untuk dapat sijil SPM. Orang kita ramai dah bising dah. Dulu pun tak buat kerana itulah. Kalau ditetapkan begitu, orang akan kata ramai yang tak akan dapat sijil ialah, ini terus terang saya cakap, tak ada media rasanya kot. Minta jangan masuk lah. Orang kata kalau kita buat dulu, yang ramai tak dapat sijil SPM orang Melayu. Tapi kalau terus-terusan tak buat, orang Melayu jugalah terus-terusan tidak memberatkan bahasa Inggeris. Sehingga kita sendiri, kalangan kita sendiri, bila kena PTK peringkat atas-atas tu, bila ada public speaking, getah. Saya semalam, hari Ahad, menilai PTK 52. Alah kesian, betul kesian. Betul kesian. Tapi nasib baiklah peraturan bahagian kompetensi sekarang ni, bila baca terus dia kata boleh beri sehingga C. Bila sehingga C ni saya jumlahkan dapat 50 markah. Mungkin insya-Allah dia boleh lulus. Baca. Dalam baca tersebut tak betul. Dalam baca sebut tak betul. Jadi mengapa? Antaranya dulu dia tak beratkanlah, tak apa boleh lepas SPM kalau tak lulus pun bahasa Inggeris. Kalaulah dulu disyaratkan mesti lulus bahasa Inggeris, kita akan belajar bersungguh-sungguh bahasa Inggeris. Bukannya kita mendewa-dewakan bahasa Inggeris. Kita akan belajar bersungguh-sungguh bahasa Inggeris supaya dapat kita kuasai bahasa Inggeris itu. Bila kita menguasainya, anak-anak buah kita pun boleh kita ajak berbahasa Inggeris dan sebagainya. Dan bila kita bercakap dengan murid kita pun, kita selesa. Boleh bercakap baik bahasa Inggeris, murid kita akan contohi kita. Cuba kita imbas balik program kita di sekolah, kita ada English in Camp dan sebagainya. Kalau diminta merasmikan kita cakap bahasa Inggeris, kita cakap bahasa Melayu. Kita fikir semula, kita imbas semula. Sudah paling tidak pun agaknya rasanya, guru bahasa Inggeris lah, awak buatlah semua. Saya sokong je segala, nak apa saya bagi. Escapism ada di situ. Kerana kita tak upaya. Tapi kalau disyaratkan begitu sejak dulu, kita tentu sekurang-kurangnya berusaha untuk menguasai bahasa Inggeris. Ingat tak masa diwajibkan lulus bahasa Melayu sebagai syarat, orang kita yakinlah, dia kata bahasa kita sendiri tak apa. Tapi lama saya terlibat dengan pihak lembaga peperiksaan, kita tak berani pun memutuskan bahawa untuk menganugerahkan sijil peringkat SPM tu, kita tetapkan syaratnya pada kepujian bahasa Melayu. Sebab ceritanya sama. Kalau dibuat begitu, orang kita juga yang ramai tak boleh dapat sijil. Tapi kalaulah kita, bayangkan kalau kita syaratkan untuk dapat sijil, bahasa Melayu mesti kepujian. Ada push factor.
ada faktor yang memaksa anak-anak kita, malah kita sendiri, berusaha bersungguh-sungguh memastikan kita dapat kepujian bahasa Melayu. Jadi rasional menteri begitulah. Dia kata dia tak sanggup lagi melihat kalau another 10 years, dia kata lebih ramai orang yang akan ketinggalan kerana tidak memberatkan bahasa Inggeris sebagai antara ilmu asas yang perlu dikuasai. Baik, pendekatan terkini. Next. Kita melihat semula beberapa perkara dalam bidang kurikulum pendidikan, antaranya pendidikan prasekolah, kurikulum bersepadu sekolah rendah, JPSR, kurikulum baru sekolah menengah, membudayakan ICT dalam kalangan pelajar, multimedia interaktif dalam P&P, portal pendidikan kebangsaan. Baik, pembinaan negara bangsa. Pembinaan negara bangsa tentu sekali amat rapat kaitannya dengan pendidikan kita. Dan juga usaha membangunkan modal insan. Okay, next. Mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir mengatakan, membentuk sebuah negara yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dikongsi bersama bangsa itu mestilah sejahtera, berintegrasi wilayah dan kelompok-kelompoknya, menikmati kehidupan bersama yang sepenuhnya berasaskan persamaan hak dan keadilan, membentuk sebuah negara bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut. Jadi perkara paling pokok kalau kita lihat daripada kenyataan ini ialah kita kena usahakan pewujudan perpaduan dalam kalangan warga negara kita yang pelbagai kaum. Jadi usaha membina negara bangsa, pendekatan melalui pendidikan, antaranya meletakkan fokus perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum. Apakah perkara ini wujud di negara kita? Yang jadi dilema kepada kita ialah perkara ini memang perkara biasa di sekolah. Cuma masalahnya bila keluar daripada alam persekolahan tu. Sama juga apabila kita berceritakan tentang semangat patriotisme dalam kalangan pelajar kita. Hari-hari kita melaksanakan program, antaranya kita wajibkan mereka menyanyikan lagu negaraku. I hope that we did this with purpose. Not just for the sake of, kerana ada arahan mengatakan pagi-pagi nyanyi negaraku, nyanyi, kalau Sarawak dia nyanyi Ibu Pertiwiku. Kalau di negeri-negeri tertentu dia nyanyikanlah lagu kebesaran negerinya. Tujuan kita melaksanakannya ialah untuk kita membangkitkan semangat kecintaan terhadap negara kita, terhadap negeri kita. So we did this with purpose. Itu yang kita buat berulang-ulang kali supaya bangkitnya semangat patriotisme di kalangan murid-murid ataupun pelajar-pelajar kita. Tapi malangnya kadang-kadang perkara ni bila kita tidak buat dalam sedar, orang tak faham mengapa kita buat. Sehingga bila di luar daripada alam persekolahan, orang tak buat lagi. Malah orang yang datang ke sekolah kita pun tak buat seperti yang kita buat. Maksud saya, perhatikan. Kadang-kadang ibu bapa yang hantar anak ke sekolah kan, kita buat perhimpunan nyanyi lagu negaraku, kita berdiri tegak, murid kita berdiri tegak nyanyi bersemangat, tapi mak bapak dia berlenggang je. Dia buat selamba je seolah-olah dia tak berkaitan. Yang dia tak berkaitan. Sepatutnya mereka faham bahawa kita sedang melaksanakan satu aktiviti yang menunjukkan rasa cinta, rasa hormat kita kepada negara kita. Rasa syukur kita lahir di negara ini. Kemudian memperkasakan bahasa kebangsaan.
Okey. Dalam konteks negara kita yang majmuk, faktor utama dalam membina negara bangsa ialah bahasa. Penggunaan bahasa kebangsaan perlu diperluaskan di peringkat sekolah bukan sahaja sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran, malah dalam pengendalian semua program. Dengan penggunaan bahasa yang sama ini diharapkan akan dapat memantapkan perpaduan dan integrasi kaum dan seterusnya dapat memenuhi matlamat untuk melahirkan warga negara yang berjati diri kebangsaan. Yang amat berhormat menteri kita pun apabila dia membuat komitmen untuk melaksanakan memertabat bahasa Melayu, memperkukuh bahasa Inggeris. Antara tujuannya ialah untuk balik semula kepada roots ini. Maknanya dia mengajak kita balik semula kepada kehendak dan juga tuntutan laporan Razak dan laporan Rahman Talib yang mendukung segala kerja buat kita yang kemudiannya kita terjemahkan dalam falsafah pendidikan kita dan kita terjemahkan ke dalam PIPP kita. Terasnya ialah mewujudkan perpaduan. Sebab negara kita kena terima hakikat telah wujud sebagai negara yang penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi kalau tidak wujud perpaduan, maka kita akan berdepan dengan banyak masalah. Next. Warga negara Malaysia yang lokal merupakan hasrat negara bangsa dan juga hasrat PIPP kita. Dan warga negara kita mesti bersemangat patriotik, cinta akan negara, menyanjung dan menjunjung warisan budaya dan juga kesenian bangsa. Maknanya, kita tahu bahawa kita perlu terlibat dalam arena antarabangsa, tapi kita jangan lupa diri. Itu maksudnya. Kita ada adat resam kita ada budaya kita kena terus sanjung. Kita kena cinta akan negara kita, bukannya kita ke negara luar, kemudian kita pelekehkan antaranya bendera kita. Antaranya kita pelekehkan lagu kebesaran negara kita, negaraku dan seumpamanya. Apabila kita merujuk kepada PIPP, kita perlu ingat, ni macam cerita ulang kaji lah. Bahawa kita harus sentiasa berada di atas landasan dua pendekatan bagi memungkinkan kita dapat merealisasikan hasrat PIPP. Pertamanya, menyamaratakan peluang pendidikan kepada semua. Di sinilah disebut melalui PIPP semua rakyat diberi peluang pendidikan yang sama. Kemudian keduanya, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan yang telah sedia cemerlang dan mewujudkan kluster kecemerlangan yang mana kedua-duanya sememangnya selaras dengan hala tuju dan aspirasi kerajaan masa kini. Next. Dalam masa 10 tahun, maknanya pelaksanaan PIPP, kita mengharapkan Malaysia dapat melahirkan individu dan masyarakat Malaysia yang maju, yang berpeluang menerima akses equity dan juga kualiti dalam agenda pendidikan dapat diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, berasaskan senario tadi dengan perkembangan terkini